Cara mudah, kita benarkan jemaah bawa kasut yang berbungkus, semayang letak di sebelah. Nanti dah habis semayang, ambil terus keluar, jadi tak ada nak mengambil kasut. Bila kita buat begitu, adalah jemaah 2-3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma adfa'na al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'il biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan juga para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita memulakan pengajian, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab. Moga-moga pertemuan ini ada keberkatan. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Alhamdulillah, dengan izinnya sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar Kuliah Duha yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Pungutan Zakat, Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga ini kita menggunakan sebuah kitab asalnya daripada bahasa Arab, Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunani Shibhil Mansiyah, atau yang telah diterjemahkan kepada 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kepada yang baru memiliki buku ini merupakan terjemahan yang mana asalnya dikarang atau disusun oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid yang merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Untuk terjemahan kitab kita ini ada 322 muka surat. Buku ini ada 18 bab yang disusun dalam kategori-kategori sunnah yang berbeza. Dia ada sunnah bab bersuci, junub, siwak, azan, solat dan bagai-bagai lagi. Dan pada minggu lalu kita mulakan bab yang kelima. Kita dah bercerita bab yang kelima, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat, iaitu kita belajar tentang sutrah ataupun penghadang. Dan kita masih lagi sebenarnya di dalam bab yang kelima ini. Dan kita bincangkan masa itu, kalau masih ingat, tentang sutrah ini adalah kepentingan kita meletakkan sesuatu halangan. Sebab itu bagi orang yang nak lalu di hadapan orang yang semayang ini kena ada peringatan. Dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i disebutkan haram kita lalu di depan orang semayang kalau di depan orang itu diletakkan penghalang.
Tapi kalau lebih daripada penghalang itu tak adalah masalah. Maknanya cross dalam kawasan yang dia buat wilayah itu tak boleh kita berjalan di tengah-tengah itu. Lau ya'lamul maru baina yaday musalli madza alayh lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamura baina yaday. Kalaulah seorang tahu betapa besarnya kesalahan yang dikenakan ke atas orang yang berjalan di hadapan orang yang sembahyang, nescaya dia akan berdiri selama 40. 40 ni ada khilaf lah, ataupun perawi-perawi hadis, antaranya Abu An-Nadir, dia mengatakan dia tak perasan sangat 40 tu 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Tapi yang penting 40 ni jumlah yang besar. Kalau 40 minit pun besar. Jadi Nabi kata tunggu, itu jauh lebih baik. Kalau kita dah letak penghalang, orang tetap lalu, apakah yang kita dah bincangkan minggu lalu, sunat hukumnya bagi orang yang sedang semayang ada penghalang, kalau orang lalu juga tahan orang itu dengan menggunakan tangannya, no entry lah. Dan kalau tak letak sutra, tak boleh halang orang, sebab orang tak tahu tengah semayang, dia akan tengah berfikir ke, bertafakur ke, exercise ke. Jadi adakah makmum semayang berjemaah kena letakkan sutra? Tak perlu. Sebab sutrahnya orang bermakmum, berimam ni adalah imam dia, itu adalah sutrah dia. Sutrah ni lebih kepada orang yang munfarid, semayang bersendirian, ataupun orang yang dia merasakan bahawa akan banyak gangguan terhadap laluan dia. Biasa ini berlaku di tempat publik, semayang di surau RNR misalnya, ada masa dekat tiang sini, dekat sini, kita tak tahu orang ni semayang ke tengah betul ke telekong, tak tahu. Jadi dengan meletakkan sesuatu, dia semayang. Jadi itu tujuan diletakkan sutra. Baik, untuk tajuk pada pagi ini, kita muka surat 36, kita akan membincangkan tentang solat dengan memakai selipar ataupun kasut. Pertama, saya peringatkan, perbahasan untuk tajuk ini pasti menimbulkan polemik ataupun salah faham, khususnya di kalangan orang yang semangat agama tinggi tapi ilmu tak ada. Sudah pasti perbahasan ini orang akan kata, beratlah masjid negeri mengajar tak terlalu. Kita jumpa orang-orang yang begini ramai. Tapi seperti kata pepatah Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan sentiasa bermusuh dengan benda yang dia tak kenal. Kita akan sentiasa marah-marah terhadap benda yang kita tak tahu. Kejahilan menyebabkan kemarahan. Saya masih ingat, sebelum kita bincang, 30 Julai tahun 2021, Masjid Negeri Sultan Ahmad I ketika itu, kita minta jemaah semayang Jumaat untuk masuk ke masjid terus bawa kasut. Macam kita di Mekah lah, masuk ke dalam beg plastik, orang kita panggil supik, masuk dalam supik, masuk dalam beg plastik, dan beg plastik tu pun kita sediakan. Nak bagi beg macam Masjidil Haram tak mampu lah, kita bagi beg plastik free, bawa masuk. Apa tujuan? Supaya menurut pengamatan kami, bila orang keluar sembahyang Jumaat, dia nak mengambil kasut. Bila masa dia mengambil di rak itu, masa tu agak rapat. Jadi kita dah dapat nasihat daripada pihak pemantau, kena buat sesuatu supaya orang flow-nya keluar terus saja. Cara mudah, kita benarkan jemaah bawa kasut yang berbungkus, semayang letak di sebelah. Nanti dah habis semayang, ambil terus keluar, jadi tak ada nak mengambil kasut. Bila kita buat begitu, adalah jemaah 2-3 orang yang meninggi suara bercakap dengan kami. Ni ajaran mana ni? Ajaran mana ni yang benarkan masuk kasut ke masjid? Ni ajaran mana ni? Masjid negeri nak nyesatkan orang belaka ni? Boleh bawa kasut. Tahu tak kasut tu najis? Jangan-jangan lah. Kok ia pun sayang ke masjid, mulut jangan lebih laju dari akal. Bodoh jangan tunjuk. Santun menegur aluh. Santun menyapa manis muka. Adab menegur biar baik-baik. Syarak dan adab mesti ditilik. Menegur jangan semena-mena, supaya tidak jadi bencana.
Menegur jangan sampai menista, supaya tidak jadi silang seketa. Nak menyapa tengoklah rupa, sebelum menegur tengoklah umur. Orang asal tak tahu awak bodoh, lalah orang tahu lah bodoh rupanya. Ingatkan tak bodoh, dia telah menunjukkan kebodohan dia dengan meninggi-ninggikan suara, marah orang bawa kasut. Itu baru tengok jemaah masuk kasut berbungkus, dia dah koyak. Habislah dia sebut masjid negeri Dajjal lah, Freemason lah, sesat barat masuk neraka untuk imam. Saya tak boleh bayang kalau orang ni dia belajar hadis pagi ni boleh semayang pakai kasut dalam masjid. Saya tak tahu apa istilah lagi dia akan lemparkan pada kita. Orang begini dia tak pernah ke Mekah. Kalau perempuan tuan-tuan biasa ke Mekah, kasut ini benda biasa di dalam masjid. Boleh di Mekah pakai kasut ke tak? Pakai. Yang bertugas di Hajar Aswad, yang berdiri di baju coklat tu, pakai. Tapi ni kita akan bahaskan lah. Saya teringat cerita yang bahagia Datuk Seri Major General Datuk Seri Jamil Khair Baharu, sekarang dah jadi penasihat agama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dulu dia jadi Menteri Hak Ehwal Agama zaman Datuk Seri Najib, Kabinet Datuk Seri Najib. Tahun 2015 ni dia bercerita ke saya. Tahun 2015 masa tu Raja Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud mangkat. Raja Arab Saudi mangkat. Jadi bila mangkat masa tu Datuk Seri Najib ada di Switzerland. Ada forum di World Economic Forum di Switzerland. Jadi bila Datuk Seri Najib dapat maklumat kemangkatan Raja Abdullah, jadi Malaysia dengan Saudi ni begitu baik sekali hubungan. Dia tinggalkan mesyuarat, terus beritahu ke Datuk Seri Jamil, pergi terus ke Riyadh. Jadi mereka pun pergi ke Riyadh. Ini cerita dia lah. Sampai di Riyadh, mereka terus pergi ke Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh, mana jenazah diuruskan di situ, dikapankan, disemayangkan. Jadi dia cerita masa masuk masjid tu, semua arak-arak syekh-syekh dalam Masjid Imam Turki bin Abdullah Riyadh semua pakai kasut dalam masjid. Masa tu dia heran juga. Kita heran bukan masalah ilmu kita faham, canggung. Isunya canggung saja. Tapi kasut dia orang masa dia semayang sunat tahiyat masjid ke, bersih, bukan super kasut kita. Tapak dia macam baru beli. Benda orang besar-besar, pembesar-pembesar Saudi. Tahun 2017 Raja Saudi yang sekarang, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud, dia melawat Indonesia, lawatan resmi. Jadi Raja Salman dan juga rombongan dia singgah semayang di Masjid Istiqlal, di tengah kota Jakarta tu, masjid besar. Dia semayang pakai kasut. Kecoh lah dalam internet. Internet ni kan ramai mufti wilayah internet kita panggil. Dia buka kitab itu, buka kitab ini. Jadi ini kita nak terangkan hadis-hadisnya ya. Baik, yang ada kitab buka muka surat 36. Ada 5 hadis, kita bacakan hadis-hadisnya dahulu. Pertama kita lihat syarahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh ahli hadis Muqbil bin Hadi Al-Wadi Al-Yamani dalam kitab Majmu' Rasail Ilmiyah muka surat 3 menjelaskan solat dengan memakai selipar dan sebagainya adalah antara sunnah yang ditinggalkan manusia zaman sekarang. Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah menulis sebuah bab yang berjudul Fasal disunatkan solat dengan bersandal. Bersandal, bersepatu lah. Syekh Taqiyuddin ataupun Ibn Taymiyah menyebut dalam bukunya solat dengan memakai selipar atau seumpamanya adalah disunatkan. Berikut adalah sejumlah hadis berkaitan dengan masalah ini. Pertama, daripada Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi radhiyallahu anhu disebutkan, Sa'altu Anas bin Malik
akana an-nabiyyu yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Nabi semayang dengan memakai sepasang kasut ataupun sandal? Jawab Anas, pernah. Dan Anas ini adalah pembantu Nabi, dia tahu Nabi. Hadis Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Justru Abu Maslamah berkata, dan para ulama, yakni agamawan, sepakat untuk mengamalkannya. Yang kedua daripada Hammam bin Haris radhiyallahu an, katanya, ra'aitu Jarir bin Abdullah bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai thumma qama fa shalla fa su'ila fa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Aku pernah melihat Jarir bin Abdullah buang air kecil, kemudian berwuduk dan mengusap kedua sandalnya. Setelah itu dia berdiri dan semayang. Bila ditanya, beliau menjawab, dulu aku pernah melihat Nabi SAW berbuat seperti ini. Hadis Bukhari. Hadis yang ketiga daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya, wada'tu Nabi SAW famasaha ala khuffaihi wa shalla. Aku beri air kepada Nabi, lalu baginda mengusap kedua sandalnya dan salat. Hadis Bukhari. Yang keempat daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah dan datuknya Abdullah bin Amr bin As, katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Dulu aku melihat Nabi semayang baik dengan tidak memakai alas kaki ataupun memakai sandal. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah. Hadis yang terakhir dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'layhi fa khala'a an-nasu ni'alahum falamma sarafa qala lima khala'tum ni'alakum faqalu ya Rasulullah ra'aynaka khala'ta fa khala'na qala inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khubusan idza jaa ahadukumul masjid falyuqallib na'layhi falyanzur fima fa in ra'a bihima khubutan falyamussuhu bil ardi thumma liyusalla fihima. Rasulullah SAW semayang dan membuka kedua kasutnya, maka orang lain pun ikut membukanya. Bila baginda selesai, baginda bertanya, kenapa kamu buka kasut? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, tadi kami tengok Tuhan buka, kami pun buka. Nabi jawab, tadi Jibril menemuiku dan memberitahuku bahawa pada kedua kasutku ada kotoran. Maka jika salah seorang daripada kamu datang ke masjid, hendaklah dia membalikkan kedua sandalnya dan mematikannya. Maknanya kita pusing kasut, tengok tapak. Kalau ada kotor, gosokkan ke tanah, kemudian menggunakanlah untuk semayang. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kesimpulannya, hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak. At-Tahawi menjelaskan dalam Ma'nil Athar, asar tersebut menyimpulkan bahawa hadis yang menunjukkan syariat solat dengan memakai sandal adalah mutawatir dari Nabi SAW. Baginda pernah solat dengan kedua, saya sebut kasut adalah sandal macam sandal lah, memakai kedua kasutnya, dan satu ketika pernah membukanya kerana baginda melihat ada najis serta pembolehan solat dengan berkasut. Ibn Qayyim mengatakan perkara tersebut merupakan sunnah fi'li serta amri, iaitu sunnah perbuatan dan perintah daripada Nabi dan para sahabat. Menurut Al-Alamah Ibn Uthaymin dalam fatwanya, solat dengan memakai kasut adalah sunnah. Beliau mempunyai fatwa panjang lebar dalam masalah ini, baik berupa diskusi, dialog interaktif maupun pengajian. Imam Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh pula menjelaskan, sikap menghalang seorang masuk ke masjid dengan memakai kasut bermula dengan kebodohan terhadap sunnah. Ini huraian para ulama. Okey. Muslimin muslimat sekalian, membicarakan tentang masalah memakai kasut di dalam masjid ini, kita kena lihat bahawa sebenarnya mungkin tuan-tuan puan-puan bila dengar hadis ini, kita akan buat satu kesimpulan, oh, Nabi dulu tak pakai kasut sebab masjid dia tak ada alas, dia tanah begitu ya. Mana sabah lah ustaz, tak pakai kasut, dia pakai kasut. Kita kapek lawa, tak ada pasal nak pakai kasut.
Mana hok boleh ubah, kita ubahlah ustaz. Mungkin ada orang yang berfikiran begitu. Sama macam isu kayu sugi yang kita bincangkan. Ada respon yang kita terima, ustaz ni old school sangat. Zaman Nabi tu tak ada ubat gigi, tak ada beras gigi, tonyolah pakai kayu sugi, kayu siwak. Pas sekarang macam-macam pesen dah ustaz. Kita modern lah sikit. Ada pandangan begitu. Cuma saya khawatir akan datang sama pun tak payah pakai tanah lagi dah. Ustaz, zaman Nabi tak ada kloro, itu dia pakai tanah. Kita ni model. Kalau tak dikawal pemikiran begini, ini dia panggil orang liberal. Orang yang menjadikan akal sebagai Tuhan. Kita lihat perbahasan para ulama tentang hal ini. Sebenarnya Nabi solat guna kasut bukan semata-mata sebab ataupun kerana isu lantai Masjid Nabawi tak ada kapet. No. Isunya adalah identity. Ini kena faham. Nabi dalam masa itu, dia melihat orang-orang Yahudi di Madinah, mereka semayang memang tak pakai kasut. Dan kalau kita rujuk buku ataupun kitab Exodus chapter 3 verse number 5, remove your shoes from your feet, for the place on which you stand is holy ground. Memang dalam ajaran Yahudi, memakai kasut semasa ibadat adalah dilarang. Dilarang memakai kasut. Sebab itu kalau traditional synagogues, tempat gereja Yahudi ni sinagog, jemaah akan masuk masjid, masuk sinagog mereka itu dengan cabut sepatu. Dia tak boleh bawa kasut. Sebab di tempat kita tak ada sinagog, kita tak boleh nak bayar. Di Singapura ada, dia kena buka, simpankan di luar. Tujuan dia nak semua jemaah yang masuk dalam sinagog, tujuan dia supaya kita ni nampak sama rata. Kohen ataupun Kohen, kita panggil imam lah kalau kita, tujuannya nak jaga maruah Kohen. Sebab kalau Kohen itu pakai kasut, makmum pakai kasut, takdirlah kasut Kohen itu murah berbanding dengan kasut jemaah, orang akan pandang lekeh pada Tok Imam. Dia kasut brand tertentu lah, kita akan sebut macam hina pula. Oh, kasut tu je, tengok kau kilat. Ini pahaman orang Yahudi. Dan zaman dulu Kohen ini ada di kalangan mereka kasutnya koyak. Jadi tak nak memalukan imam, tok imam di dalam sinagog itu. Jadi semua tak payah pakai kasut. Bahkan kalau Hasidic Jews, Hasidic ni Yahudi Ortodoks, masih lagi ada tapi tak ramai yang jenis pakai topi, janggut apa semua tu. Mereka ini pergi kubur pun buka kasut. Bukan sekadar di tempat ibadat. Cuma disebab perubahan zaman, sekarang ni dia dah keluar fatwa-fatwa baru lah orang Yahudi. Kasut dibenarkan, tetapi kasut yang yang berkulit tak dibenarkan. Kasut kulit tak dibenarkan. Leather shoes, itu tak boleh sebab mewah. Itu mereka ya. Jadi atas asas ini, Nabi SAW dia nak kita ni berbeza dengan orang Yahudi. Dalilnya hadis daripada Syaddad bin Aus, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berbezalah kamu dengan orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak semayang sambil memakai kasut ataupun khuf, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan semayang menggunakan kasut ataupun sepatu ini adalah sesuatu yang lumrah di zaman Nabi. Tidak ada yang pelik pada zaman itu. Dan kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kita selalu pergi mengaji, dengar ceramah dan macam-macam. Tuan-tuan perasan tak, Nabi ni dia ada satu kecenderungan, dia sangat pentingkan identiti diri sendiri, jati diri. Nabi paling tak suka niru orang. Dia tak suka sama dengan orang. Daripada segi sama tu dengan musuh, dia tak suka. Kalau tuan-tuan perasan,
Sehingga kan dalam satu hadis Nabi pernah sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia jadi seperti kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingat lagi tak pertukaran kiblat? Apa sebab? Nabi dia tak sedar kiblat dia sama dengan orang-orang Yahudi, tapi dia tak cakap. Namun Allah rekodkan dalam Quran, "Itnara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Sesungguhnya kami, kata Allah, melihat mukamu memandang ke arah langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kepada kiblat yang kamu sukai. Fala yuwalliyannaka. Nabi itu dia dalam hati dia, kerana lah kiblat ni dapat tukar ke Mekah, tapi dia tak cakap, Allah tahu. Maka palingkanlah muka kamu ke Masjidil Haram di mana saja kamu berada. Palingkanlah muka kamu ke arahnya. Surah Al-Baqarah 144. Baik di Madinah ada masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, satu mengalu ke Masjidil Aqsa, satu mengalu ke Masjidil Haram. Nabi dia tak nak serupa dengan orang, terutama dengan musuh. Contoh lain, contoh ingat ataupun tidak, Nabi suruh kita buka puasa cepat. Azan je terus buka. Apa tujuan? La yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu fitra li anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Agama ini akan sentiasa menang kalau umat aku menyegerakan berbuka puasa. Apa sebab? Kerana li anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Kerana orang Yahudi dan juga Nasrani dia lambat berbuka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Bab berbuka pun Nabi tak nak tiru orang. Nabi tak nak orang kata, tengok Nabi, tengok Muhammad, tengok Islam, niru. Orang yang dia buat, dia tiru. Tak ada idea baru. Niru semua. Tak, Nabi tak nak orang cakap begitu. Sama juga, ini yang paling popular. Puasa Ashura. Kalau kita masih ingat. Kenapa puasa kita beza sedikit? Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi puasa pada hari Ashura, dan memerintahkan para sahabat untuk puasa Ashura, sahabat komplain, "Ya Rasulullah, apa kita nak puasa hari ni? Hari ni kan hari besar orang Yahudi, orang Nasrani. Tak ada pasal nak membesarkan dia pula." Apa Nabi jawab? "Fa iza kana al-'amu muqbil insya-Allah sumna al-yawm tasi'." Tahun depan insya-Allah kalau umur kita panjang, kita akan puasa pada 9 hari bulan pula. Jangan puasa 10 saja. Serupa pok-pok tu. Kita puasa 9 hari bulan. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Tapi Nabi umur tak panjang, tahun depan tak ada. Baik itu kata para ulama, untuk puasa Ashura, puasalah juga pada 9 hari bulan. Jangan purposely puasa pada 10 hari bulan. Sumut tasi'a wal 'ashir wa khaliful yahud. Puasalah kamu pada 9 dan 10 Muharram. Dan berbezalah dengan orang Yahudi. Sekali lagi Nabi menggunakan frasa, berbezalah kamu dengan puak-puak itu. Hadis riwayat Baihaqi dengan juga At-Tabari. Jadi isu kalau orang nak bangkitkan, Ustaz, Nabi pakai kasut tak kapek, itu agak lemah. Yang paling utama adalah Nabi nak kita berbeza. Apa yang mustahak kepada tuan-tuan perempuan dalam hal memakai kasut ini? Ini memang peliklah dari segi adat. Apa yang mustahak adalah kalau nak semayang pakai kasut, pastikan kasut itu bersih. Itu je yang paling mudah, kasut bersih. Al-Mughirah bin Syu'bah cerita, dia pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu musafir. Jadi ketika Nabi berwuduk, aku pun tunduk nak bukakan kasut Nabi. Tapi baginda larang. Nabi kata, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biar. Jangan buka.
kerana saya memakainya dalam keadaan kasut ini bersih. Kemudian Nabi mengusap kasut itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu kata Syekh Abdullah bin Humaid, lakin syaratu an takuna al-ni'alu tahirah, fa idza kanat ni'alu fihi man najasa aw wati' biha adha fala yanbaghi an yusalli al-insanu munta'ila. Kata Syekh Abdullah Al-Humaid, syarat kasut itu hendaklah bersih. Jika kasutnya ada najis atau terpijak kotoran, maka tidak selayaklah kita menggunakannya untuk sembahyang. Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur, maka jika kamu nak datang ke masjid, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi qadharan aw adhan falyamsahu wal yusalli fihima. Kalau kamu nak masuk masjid, tengok kalau ada kotoran atau najis pada kasut, jika ada, bersihkan dan boleh sembahyang dengan memakai kasut itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Kata Ibn Ruslan, perkataan al-adha dalam bahasa ialah keji. Dalam bahasa mudah dipanggil najis. Disebut dalam kitab Subulus Salam, hadis-hadis menunjukkan pensyariatan salat dengan memakai selipar ataupun kasut. Begitu juga sapuan pada selipar ataupun kasut pada tanah boleh menyucikannya daripada kotoran. Dan yang zahir pada keduanya adalah maksud najis, sama ada najis bersifat basah ataupun kering. Ingat, hanya taharah kasut saja dibenarkan gosok pada tanah begitu. Najis pada baju apa, cerita lain. Ada cara pembersihannya. Kasut saja dia ada special case. Hatta kita pun kalau nak naik kereta, pergi kenduri, pergi ke mana-mana, kita pun tengok juga kasut kita, sebab bukanlah kita pembersih sangat. Kita tak nak ada terpijak tek kucing je. Kalau dan terpijak tek kucing rumah orang, naik ke kereta, Kuantan Kuala Lumpur guna gaya, pening kita. Benda sikit je. Biasa orang akan cek jugalah, tengok juga. Dan cek itu benda biasa. Sebab itu, ini yang pertama, kena bersih. Yang kedua, kita nak nasihatkan begini. Jangan pakai kasut dalam masjid yang lantainya kapet. Itu juga nasihat. Apa sebab? Kata para ulama, hukumu hal istihbabi ba'da ta'akkadu min nazafatuha lianna Nabi SAW kana yusalli fi na'alaih. Hukum menggunakan kasut ketika sembahyang adalah sangat dianjurkan, dengan catatan kasut itu dipastikan bersih kerana Nabi pernah sembahyang pakai kasut. Wa idza kana al-masjidi mafrushan fa innal aula khalquha. Namun kalau masjidnya beralah kapet, adalah lebih baik tidak memakai kasut. Hadran min tusikhul furush, supaya tidak mengotorkan pula kapet. Bukan kotor najis, kotor tapak hitam dan sebagainya. Macam kapet kita ni, panggil orang cuci, bukannya rak-rak ni, rib-rib ni, ribu-ribu ni, dia sedut zong, air yang keluar tu hitam legam. Tapi itu bukan kekotoran, itu dosa-dosa yang hasil pada sujud, dosa-dosa itu melekat pada kapet. Bersih. Tiba tuan-tuan datang semayang pakai kasut, kita tak petikai najis, kita kucing dah, kotor je. Contoh debu ni, masjid under construction, ada lantai setengah tu yang ada debu, jadi putih. Bila pijak kapet nampak putih. Bukan isu najis, isu kotor. Jadi ada ulama mengatakan hadran min tusikhul furush, boleh menyebabkan kotor kapet, bukan masalah najis. Dan menyusahkan cleaner, AJK masjid nak kena bersihkan. Wa tunfirul muslimin minas sujudi 'alaiha, dan boleh menyebabkan pula orang Islam yang sembahyang jadi cuak nak sujud atas kapet. Dia tengok kerana tapak kasut kita. Itu saja isunya. Ini dalam banyak fatwa-fatwa dikeluarkan oleh para ulama. Jadi kalau nak dibuat juga, amalkanlah solat memakai kasut ini di tempatnya yang mana alasnya itu bukan kapet. Ataupun tuan-tuan nak dapatkan juga pengalaman sembahyang pakai kasut ini,
semayang di rumah sendiri. Tujuannya nak mengelakkan sangkaan buruk orang. Kalau puan-puan, tuan-tuan datang semayang masjid negeri, bawa kasut daripada luar nak masuk, takut gad marah. Gad pun tak ada ngaji pagi ni, dia pun tak tahu cerita boleh semayang pakai kasut. Mana gad tak tahu, hilang pula gad patut duduk dengar. Dia pun tak tahu pula tak boleh pakai kasut. Jadi puan-puan sorok kasut, masuk belakang, semayang pakai. CCTV ada, gad tengok. Dia menimbulkan sangkaan buruk. Oh ni hipis mana ni orang ni, black metal ke apa ni, orang akan fitnah. Orang yang tak ada ilmu lebih ramai daripada orang berilmu. Jadi untuk mengelakkan sangkaan buruk orang, maka kita buat di tempat yang orang tak sangka buruk. Kalau di overseas, negara luar, biasa. Tuan-tuan kalau semayang Jumaat di Paris, di London, yang tempat tak ada masjid proper lah, kadang dia semayang tu Jumaat penuh sampai atas jalan raya. Kalau di Paris, jadi orang semayang tu pakai kasut. Cuma orang Malaysia dia curok agak kan, semayang atas jalan buka kasut, dia berdiri atas kasut dia, penyek habis kasut boot dia. Dalam hati ngapalah dia berdiri atas kasut? Kan kasut dia tu kalau dia rasa kasut dia najis lah. Tuan-tuan perempuan, takkan askar nak buka kasut semayang? Berapa tali dia kena buka sampai ke lutut? Polis trafik nak semayang macam mana? Kasut dia sampai lutut, buka zip dah siap, nak tarik tu dua orang, ulur kaki. Bila nak siap? Sebenarnya boleh. Tapi benda ni Allah alam lebih pada adat lah. Orang segar macam, oi samsirnya semayang pakai kasut. Kerana budaya kita, masuk rumah pun tak pakai kasut. Jadi kita daripada dulu menganggap kasut ni benda, bukan benda yang elok lah, benda tak elok, benda duk kaki bagi orang kita. Jadi kita mencadangkan supaya kita laksanakan solat berkasut ini pada tempat yang memungkinkan. Jadi kita simpulkan begini, dalam suasana dan uruf di Malaysia, keadaan kita berbeza. Tuan-tuan jangan nak buat di Malaysia sebab akan menimbulkan polemik. Kalau nak popular buat, kejap aja orang viralkan kita. Sebab orang jahil ramai. Orang jahil yang semangat tapi tak ada ilmu lagi ramai semangat. Justru tidak memakai kasut untuk solat semasa dalam masjid adalah perkara yang kita boleh terima. Sebab dia menjadi satu adat. Bahkan kita pun, masuk rumah kita pun kita tak pakai kasut. Dan inilah yang lebih aula dan lebih utama daripada kita memakai kasut yang dibawa ke dalam masjid untuk semayang. Dan perkara ini juga ma'ruf hatta di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi pun, kita pun tinggal kasut di luar juga, takut hilang masuk dalam beg. Orang tertentu je kita tengok semayang pakai kasut ni, orang tu bukan sebarangan kasut. Adapun khuf itu lain. Khuf ni tidak ada khilaf tentang boleh pakai, itu tak isu, dan itu kita tak nak bincangkan, nanti dua topik yang berbeza. Khuf tak ada masalah berdasarkan nas-nas yang sahih, amalan salafus salih daripada dulu sampai sekarang, ini tak ada isu. Cuma kasut ini jarang-jarang. Dan andai kata ada di kalangan saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan, yang tidak selesa dengan isu memakai kasut ketika semayang, jangan pula kita mengeji atau mencaci orang yang usaha nak mengamalkannya. Dia sunnah Nabi. Sebab itu dia masuk bab ni dalam kitab, namanya sunnah Nabi yang dilupakan. Orang lupa. Kalau kita tak nak buat, itu hak kita lah, atas dasar tertentu, atas sebab tertentu. Tapi sunnah Nabi ni, kalau tak dapat buat 100%, tiru pun jadilah. Sebab itu kita di masjid negeri, imam-imam kita, bilal kita, semua mesti pakai stoking. Sebab kita nak buat kasut, takut orang mufarakah, pakai stoking. Makna kita nutup kaki kita lah. Mudah-mudahan dengan kita memakai itu, kita ni, ya Allah, aku ni nak meniru Nabi, dulu semayang pakai kasut. Jadi aku pun nak pakai, tapi jemaah garang-garang pakai stoking. Dan stoking yang staff ataupun imam kita pakai pun bukan stoking beli kedai sukan tu, tak. Bukan stoking tulis bata ke benda ke, tak ada. Memang ada stoking semayang. Itu ada jual di pasaran, stoking semayang.
Macam perempuan tak payah cerita lah, memang itu dah dipakai ni. Yang tuan-tuan orang lelaki biasanya semayang semua nampak jari belaka. Saya sekali pakai stoking semayang, bukan stoking 3 hari dah tak basuh tu, jangan. Pening makmum. Niat kita nak niru je, sebab nak pakai kasut jadi susah. Tapi sekali lagi, isu masyarakat kita adalah meragui tahap kebersihan kasut kita. Itu je isunya. Orang kita dia agak skeptikal dengan isu kebersihan kasut, sebab kasut ni bawa merata-riti. Tapi kita balik kepada tadi, Nabi berikan formula yang sangat mudah untuk nak menyelesaikan. Sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi nak semayang, Nabi buka kasut, sahabat tengok Nabi buka, Nabi tanya, "Pak, pun mau buka?" "Lah, tuan buka, kau mau buka lah." Kata, "Tak, tadi Jibril datang beritahu ada najis. Jadi kau tak pakailah. Mawak lepas daripada ni, kalau nak pakai, kalau nak mendatangi masjid, tengok kasut. Kalau ada kotoran, gosok ke tanah. Yakin, semayang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibn Khuzaimah. Maknanya senang, mudah. Kalau tengok kasut ada kekotoran yang bersifat najis ataupun kekotoran yang kotor-kotor biasa ni, debu, cek, ketuk-ketuk sikit, gosokkan, masuk sajalah. Macam kita ada letak alas kaki yang semua kan, alas kaki yang untuk kasut, entak-entak kan, boleh saja bawa semayang. Tak perlulah begitu terperinci sampai kasut tu nak dibawa ke jabatan kimia, cek bawah mikroskop, nak swab test pula kasut ni betul. Ini was-was namanya. Was-was tak payahlah ini. Ini saya maksudkan begini. Tuan-tuan ada tak masa semayang dalam kapal terbang? Kalau Boeing yang besar, dia ada ruang semayang. Kalau naik Saudi Airlines, dekat belakang sana ada tempat semayang. Tapi kapal terbang biasa nak semayang di mana? Kat seat je. Adakah tuan-tuan semayang di seat tu pakai kasut je? Buka kasut? Oh, baik sangat. Buka kasut semayang atas kursi, pakai je lah. Ini isu dia. Semayang atas jalan raya, bermusafir negara Malaysia, banyak masjid surau ni, tempat tak ada masjid surau ni. Kita pun ada lah surat khabar lah, tindihkan dengan telefon, buat sujud atas jalan. Takkan buka kasut dengan panas tengah hari sembahyang zuhur, kadang kejap kaki kanan, kejap kaki kiri. Kasut ada pakai. Kalau segan pakai stoking. Yang penting tak ada masalah. Tapi sebab kita daripada kecil dia ajar kasut di benda tak senonoh, kotor. Nonya boleh dalam keadaan-keadaan yang memungkinkan kita, khususnya kita bermusafir ataupun kita semayang dalam keadaan tak ada sejadah. Kalau semayang ada sejadah tak ada masalah, orang kita pijak atas sejadah. Kalau tak ada sejadah, jadi pelaksanaan solat berkasut ini sama ada berdiri ataupun duduk sangat sesuai diamalkan ketika dalam pesawat, kapal terbang misalnya, atau dalam kereta api, mana tempat semayang, ataupun dalam bas ekspres. Bas ekspres balik, bas ekspres nak semayang di mana? Seat kita semayang. Jangan buka kasut lah, ilah Allah, buka juga kasut. Biarlah, tak ada hal. Sebab agama ni rahmat, dia memudahkan orang, jangan buat susah-susah. Jadi sekali lagi, pelaksanaan ataupun menunaikan solat dengan memakai kasut ini, kita pulangkan kepada muslimin muslimat, gunakan common sense, kebijaksanaan. Ilmu tu ada, tapi hikmah kena ada juga, wisdom. Ada orang ilmu ada, wisdom tak ada. Bila orang tegur tak boleh share, oh ini hadis Nabi, jangan begitu. Mungkin ada orang tak selesa, ada orang tak faham. Jadi common sense. Dari segi autoriti hukum tak ada masalah, buat sajalah. Jadi sudahlah buat kelakarnya, semayang musafir buka kasut, berdiri atas kasut semayang, tak buat dia orang. Yalah, mungkin tak tahu. Dah tahu dia tak pakai je kasut. Pastikan bersih, semayang saja. Dan kalau di rumah sekali-sekala nak semayang, kasut tak pakai ada kan? Semayang pakai kasut, jarang-jarang pakai kasut jogging. Lama dah tak pakai dah. Sejak PKP tak jogging lah. Bolehlah pakai. Ataupun kita di padang beramai rapat penuh, di stadium ataupun di airport yang tidak menyediakan surau. Ni antara beberapa contoh saja. Jadi bolehlah kita amalkan.
Sekali lagi, dalam masjid jangan masjid macam kita ni, sebab orang berilmu tak ramai, nanti fitnah. Saya kira sekadar itulah huraian dan keterangan kita pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan membincangkan satu lagi sunnah yang sekarang ni umat Nabi dah banyak tinggalkan, iaitu tahiyatul masjid dan memberi salam kepada jemaah. Ya, orang sekarang masuk masjid yang dia tahu scan MySejahtera, itu dia tahu. Scan MySejahtera, ambil sejadah, sanitize. Ada ke itu? Itu pun ya juga. Jangan lupa sunnah Nabi. Sembahyang sunat 2 rakaat, beri salam. Mendekat kena beri salam. Sunnah itu. Tentang kat malah aku bagi salam kat bengkel macam-macam benda kendok malah aku tak boleh. Ini sunnah Nabi. Ni kita akan bincang minggu hadapan untuk kelas kita yang 22 Disember. Saya tak dapat nak adakan kerana ada urusan rasmi yang tak dapat dielakkan. Jadi kita anjak kelas kita pada minggu yang seterusnya lah, insya-Allah. Sekiranya sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i wa anzilhu wa in kana fil akhirati fa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fi mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu maltabisan alaina fanadhilu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ilmu yang benar itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami untuk ikut ilmu itu. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai benda batil, dan rezekilah kami untuk jauhkan daripada ilmu itu. Jangan jadikan kami terkeliru hingga kami sesat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.